Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tajuk kajian kami iaitu isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar di Malaysia. Seterusnya, ini adalah ahli-ahli kumpulan kami. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Nurliana binti Marwan, nombor matrik CN230055. Saya Nur Sadila binti Zainal, CN230239. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisha Ianur binti Aminuddin, nombor matriks AM230067. Hai, saya Nur Suryahana binti Yusof, nombor matrik AN230075. Assalamualaikum, nama saya Husna Nadira binti Mat Zawad, nombor matrik AN230029. Masalah kesihatan mental seringkali dilihat sebagai perkara remeh yang dibuat-buat oleh sesetengah individu untuk meraih perhatian orang di sekeliling sehingga digelar orang gila oleh masyarakat. Stigma ini menghalang golongan yang menghadapi masalah kesihatan mental daripada mendapat rawatan atau apa bantuan yang sepatutnya. Implikasi yang dapat kita lihat daripada masalah ini adalah sebanyak 1,142 kes dilaporkan pada tahun 2021 berbanding 631 kes dilaporkan pada tahun 2020. Jumlah kes pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan ketara iaitu sebanyak 81% berbanding tahun 2020. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh pihak MKN, perkara ini menjadikan masalah kesihatan mental sebagai masalah kedua terbesar yang dihadapi oleh rakyat Malaysia selepas penyakit jantung. Peningkatan kes kesihatan mental yang semakin membimbangkan ini haruslah ditangani dengan sebaik mungkin supaya kualiti kehidupan manusia dapat dipertingkatkan. Persepsi masyarakat juga perlu diubah bagi membantu golongan yang mengalami masalah kesihatan mental untuk mendapatkan bantuan dan rawatan yang sepatutnya. Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti pemahaman pelajar terhadap kes kesihatan mental dan cara untuk mengatasinya. Persoalan yang boleh dikeluarkan dalam kajian yang dilakukan ialah: yang pertama, apakah konsep tentang isu kesihatan mental dari perspektif pelajar? Yang kedua, apakah punca pelajar menghadapi isu kesihatan mental? Dan yang ketiga, apakah langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah mental dalam kalangan pelajar? Objektif kajian ini dijalankan untuk mengkaji tentang konsep kefahaman pelajar berkaitan isu mental di Malaysia. Seterusnya, mengenal pasti punca pelajar mengalami isu kesihatan mental di Malaysia. Akhir sekali, mencadangkan langkah pencegahan masalah mental kepada pelajar di Malaysia. Untuk metodologi kajian, kaedah yang digunakan adalah kaedah kuantitatif, iaitu data dikumpul menggunakan soal selidik dengan target seramai 50 orang responden. Soalan ini terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu bahagian A adalah maklumat responden, bahagian B adalah kefahaman tentang isu kesihatan mental, bahagian C punca isu kesihatan mental, bahagian D langkah yang diambil untuk mengatasi isu kesihatan mental, dan akhir sekali adalah bahagian E iaitu ujian DAS. Seterusnya adalah hasil analisa soal sidik kami yang telah kami edarkan kepada target 50 responden. Untuk bahagian A, kami kumpul maklumat responden dari segi jantina, umur dan juga masa. Seperti yang dapat dilihat daripada carta, dari segi jantina, majoriti yang menjawab soal sidik kami adalah perempuan, iaitu sebanyak 82%. Bagi umur pula, kebanyakan adalah dalam kalangan umur 18 hingga 20. Dari segi bangsa, majoriti yang menjawab kajian soal sidik kami adalah bangsa Melayu. Bahagian B adalah untuk menganalisis tahap kefahaman responden tentang isu kesihatan mental. 50% responden telah menjawab bahawa mereka rata-ratanya faham tentang apakah isu kesihatan mental. Terdapat dua perspektif pandangan tentang isu kesihatan mental yang telah diberikan oleh responden, iaitu masih dalam keadaan terkawal dan juga isu kesihatan mental sudah berada pada tahap ketiga. 25 orang daripada 50 responden telah menjawab bahawa isu kesihatan mental Malaysia masih berada dalam tahap yang terkawal, manakala 25 tadi memberi pandangan bahawa isu kesihatan mental Malaysia sudah memasuki tahap terkawal. Kesimpulannya, perspektif pandangan tentang isu kesihatan mental terbahagi sama rata oleh pihak responden. Analisis terhadap pengalaman responden dalam berhadapan dengan pesakit yang mempunyai masalah kesihatan mental. Seramai 84% atau
bersamaan dengan 42 orang responden mempunyai pengalaman dalam berhadapan dengan orang yang mempunyai kesihatan mental, manakala selebihnya tidak mempunyai pengalaman dalam berhadapan dengan orang mempunyai kesihatan mental. Seterusnya, apabila ditanyakan kepada responden apakah tindakan mereka sekiranya mereka berhadapan dengan orang yang mempunyai kesihatan mental, sebanyak 78% bersama dengan 39 orang menyatakan bahawa mereka akan memberikan bantuan dari segi kata-kata semangat kepada orang-orang yang mempunyai masalah kesihatan mental. Jadi kesimpulannya, rata-rata responden faham tentang apakah tindakan yang perlu mereka ambil sekiranya mereka berhadapan dengan pesakit yang mempunyai kesihatan mental. Tapi ada juga dalam kalangan responden yang memilih untuk tidak mengambil apa-apa tindakan kerana bimbang jika tindakan mereka tidak membantu mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental. Seterusnya adalah jenis-jenis penyakit yang berkaitan dengan isu kesihatan mental pada pandangan responden. Jika dapat dilihat daripada graf yang dipaparkan, kebanyakan responden memilih depression sebagai salah satu penyakit yang berkaitan dengan kesihatan mental yang paling banyak dalam Malaysia. Ada juga responden yang menjawab anxiety, post traumatic disorder, ADHD, DID iaitu dissociative identity disorder dan juga bipolar. Tapi ada juga golongan minoriti responden yang menyamakan isu kesihatan mental dengan gila. Jadi kesimpulan daripada analisis yang kami ambil tentang kefahaman responden terhadap isu kesihatan mental, walaupun 100% daripada responden menjawab yang mereka faham tentang isu kesihatan mental, tapi masih ada golongan yang berfikir bahawa gila merupakan salah satu daripada penyakit kesihatan mental. Seterusnya adalah analisis terhadap punca terjadinya isu kesihatan mental. Antara punca yang dapat dikenal pasti yang menyebabkan isu kesihatan mental adalah tekanan pelajaran, perselisihan besar antara rakan, keluarga yang bermasalah ataupun dalam erti kata mudah broken family, trauma pada masa lampau dan juga penggunaan media sosial yang tidak terkawal. Tekanan pelajaran menjadi punca isu kesihatan mental kerana kajian ini kami anjurkan kepada responden dalam kalangan pelajar. Jadi tekanan pelajaran menjadi salah satu punca, mungkin dari segi cara mereka belajar ataupun cara mereka untuk menyesuaikan diri dari segi pelajaran. Yang kedua, perselisihan besar menjadi salah satu punca berlakunya isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar disebabkan orang terdekat antara pelajar adalah kawan mereka itu sendiri. Jadi apabila berlaku perselisihan terutama macam salah faham lah yang besar antara mereka, ia boleh menyebabkan stres dan mungkin akan berlakunya depression ataupun anxiety. Tapi melihat daripada carta yang tertera, ada juga segelintir responden yang bersikap neutral, iaitu mereka tidak membangkang, mereka tidak juga menyokong. Bermakna perselisihan besar ni merupakan punca bagi sesetengah pihak sahaja. Yang ketiga adalah broken family. Broken family seperti contoh ibu bapa yang bercerai ataupun mungkin persekitaran keluarga yang tidak memberi keselesaan kepada pelajar sehingga mendatangkan stres ataupun depression. Berdasarkan carta, sebanyak 40 responden daripada 50 sangat setuju yang keluarga bermasalah ini menjadi punca terhadap isu kesihatan mental pelajar. Seterusnya adalah trauma masa lampau. Kenapa trauma masa lampau ini menjadi salah satu punca isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar? Dan disebabkan setiap orang mempunyai latar belakang cerita yang berbeza. Jadi akan ada sesetengah yang mempunyai trauma masa lampau yang dibawa sehingga ke dewasa. Jadi bila diorang masuk dalam circle belajar, mungkin akan ada satu peristiwa yang berkaitan dengan trauma diorang yang menyebabkan stres hingga menyebabkan anxiety. Merujuk daripada carta, seramai 34 orang sangat setuju bahawa trauma masa lampau ini adalah menjadi salah satu punca terjadinya isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Seterusnya adalah penggunaan media sosial yang tak terkawal. Disebabkan sekarang merupakan zaman era globalisasi, banyak menggunakan media-media sosial sebagai perantaraan. Jadi akan ada penggunaan yang tak terkawal dan salah. Seperti contoh dalam media TikTok, mungkin akan post-post video, so akan ada like, akan ada followers dan juga komen. Jadi apabila semakin banyak seseorang itu mengongsikan dia punya kehidupan dalam media sosial, jadi akan
ada kecaman-kecaman terhadap diri dia berkaitan dengan video yang dia post. Jadi disebabkan itu boleh berlakunya stres ataupun depression, terutama bila ada komen-komen yang boleh melibatkan body shaming, face shaming. Jadi akan mengakibatkan insecurity, dia akan menyebabkan depression dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh dalam carta, ada yang setuju dan ada juga segelintir minoriti yang tak setuju. Mungkin penggunaan media sosial tak terkawal ni tidak terjadi kepada semua orang, akan ada segelintir saja, tapi ia still menjadi punca terjadinya isu kesihatan mental berikutan dengan penyebaran teknologi dalam kalangan pelajar sekarang. Berdasarkan analisis-analisis yang telah kami jalankan, berbalik kepada objektif kami adalah untuk mencadangkan langkah untuk mengatasi isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Jadi langkah yang pertama untuk mengatasi isu kesihatan mental adalah pengurusan masa yang baik dan teratur. Berbalik kepada punca yang berkaitan dengan tekanan pelajaran tadi, boleh jadi tekanan pelajaran tu dia disebabkan mungkin kerja due date ataupun stres disebabkan assignment yang delay. So bila pelajar buat pengurusan masa yang baik dan teratur, mungkin dari situ dapat mengurangkan dari segi tekanan pelajaran, dari segi assignment yang delay ataupun mungkin due date yang dekat. Tapi ada golongan minoriti juga yang tak setuju. Mungkin bagi golongan tersebut pengurusan masa tak sesuatu yang dikalangkah. Tapi kebanyakan daripada responden setuju bahawa pengurusan masa yang baik adalah langkah untuk mengatasi isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Yang kedua adalah luangkan masa dengan aktiviti luar dan bermanfaat. Sebagai contoh, mungkin kita boleh dekatkan diri kita dengan nature, ataupun mungkin kita boleh libatkan diri dengan macam sukan outdoor ataupun benda-benda ataupun macam aktiviti-aktiviti yang melibatkan persekitaran. Jadi bila kita sibukkan diri kita dengan aktiviti luar, aktiviti yang ada input, ada output kita. Jadi bila kita rasa stres ataupun kita rasa tekanan, kita boleh spend time dengan nature ataupun try untuk brisk walk dan langkah ni mendapat banyak persetujuan daripada responden-responden yang terlibat dalam kajian soal sidik ni. Yang ketiga adalah dapatkan bantuan pakar seperti unit kaunseling. Sebagai contoh, kalau dalam kalangan pelajar mungkin yang terdekat adalah unit kaunseling, tapi akan ada sesetengah pelajar yang dia aware benda ni awal, so mungkin dia dapatkan bantuan pakar di luar seperti macam pakar psikologi ataupun mungkin ada pakar-pakar yang berkaitan dengan isu kesihatan mental. Tapi ada segelintir juga yang tak setuju, mungkin sebab akan ada orang yang certain ni dia tak suka untuk cerita masalah dekat orang luar, so mungkin dia prefer untuk simpan ataupun mungkin dia cari solusi berhampiran dengan diri dia. Jadi langkah untuk dapatkan bantuan pakar ini boleh di-apply untuk sesetengah pihak yang betul-betul memerlukan bantuan. Jadi langkah ini boleh diguna pakai, tapi tidak untuk semua pihak yang terlibat. Langkah yang keempat adalah libatkan diri dalam kelompok kawan yang beri aura positif. So bila seseorang terdedah dengan mungkin stres atau depression, dia punya mindset akan mostly negatif. Jadi pentingnya kita untuk libatkan diri kita dengan circle-circle yang positif untuk beri semangat atau beri nasihat-nasihat yang memberangsangkan. Jadi bila ada rasa-rasa macam stres ataupun depressed tu, kita cuba cari kawan-kawan yang positif yang boleh lekakan kita daripada masalah-masalah kita. Seterusnya adalah libatkan diri dalam sesi perkongsian, seperti contoh dalam kalangan nutrition sendiri ada anjurkan macam program minda, program yang berkaitan dengan teknik-teknik untuk mengawal stres, mengawal minda, mengawal emosi. Jadi bila kita rasa yang kita ada hint-hint untuk isu kesihatan mental ni, kita boleh apply lah untuk sesi-sesi yang seperti yang nyatakan tadi, untuk kita dapatkan cara-cara ataupun bantuan-bantuan untuk kita apply untuk diri kita sendiri. Dan berdasarkan carta, langkah ini dipersetujui oleh ramai responden, tapi ada juga yang tak setuju. Mungkin sebab ada kalangan mereka yang tak sesuai dengan cara-cara yang dikongsikan dalam sesi berkenaan, tapi mungkin ada juga yang sesuai. Jadi langkah-langkah ni boleh diambil mengikut orang yang bersesuaian. Seterusnya adalah ujian DAS. Ujian DAS ini kami ambil untuk menganalisis daripada 50 orang responden tadi, berapa ramai yang mempunyai tahap-tahap stres yang teruk, anxiety yang teruk ataupun depression yang teruk.
kalau dilihat daripada graf yang tertera dalam slide, kebanyakan responden mempunyai tahap depression, anxiety dan stress dalam keadaan normal. Jadi responden yang mempunyai tahap depression, anxiety, stress yang teruk tu mungkin dalam golongan minoriti lah. Tapi untuk mereka yang berada pada tahap normal ni pun sebenarnya boleh orang kata dalam keadaan berjaga-jaga lah, supaya tahap normal tu tidak melepasi tahap yang sederhana iaitu teruk. Jadi mereka boleh ambil langkah-langkah awal seperti yang dinyatakan tadi untuk kekalkan tahap anxiety, depression dan stres diorang pada tahap normal. Saya, Nur Sadila binti Zainal, CN 230239 ingin membentangkan bahagian saya iaitu kesimpulan. So, adalah penting untuk memberi perhatian kepada kesihatan mental kita kerana kesihatan mental dan kalangan pelajar amatlah penting untuk menjana kecemerlangan akademik dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Isu kesihatan mental ini sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, contohnya ibu bapa, persekitaran dan juga tekanan pembelajaran. Dalam menghadapi cabaran ini, tahap kesedaran akan pentingnya kesihatan mental perlulah tinggi agar dapat membantu mengatasi cabaran ini yang mungkin berlaku di sekeliling kita. Kesihatan mental yang baik dapat memainkan peranan yang penting dalam proses kecemerlangan akademik individu tersebut. Oleh itu, pada masa hadapan, isu kesihatan mental perlulah diambil berat dan perlu dipelbagaikan usaha sesuai dengan kehidupan semasa dan pasca pandemik. So, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.